Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tak berapa ramai lah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ismail. Alhamdulillah. Okey, mudah-mudahan semua sihat ya. Ada yang dah dos kedua ke? Ada Ya, siapa? Oh, Wafi seorang je. Satu pun belum. satu orang je. Hai, satu awak seorang je. Alia Hazira, awak tak lagi? Hari tadi saya 1/10. Belum lagi. Oh, itu yang tak dapat tu. Tak apa. Wafi yang di das pertama awal. Oh ya ke? Okey lah tu. Antara golongan-golongan yang terpilih dah tu. Tak apa, insyaAllah nanti mudah-mudahan kita semua dapat cucuk vaksin dengan baik lah, insyaAllah. Okey. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, insya-Allah hari ini kita akan masuk mata pelajaran yang lain, iaitu mata pelajaran fiqh. Dan seperti semua maklum yang Ustaz dah presentkan ini, iaitu kita akan fokus pada satu tajuk ini, iaitu solat-solat sunat. Okey, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, saya nak minta seoranglah untuk baca doa. Faris ada? Faris Hakimi Faris Hakimi ni siapa lah? Macam Faris ada Faris Faris Hakimi Ada? Faris Hakimi ada ke? Tak ada. Tak ada. Aidil baca doa, Aidil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min azaim rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Muhammad Aidil. Baca doa, mudah-mudahan ilmu yang kita terima pada hari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah dan memberi manfaat pada kita pada masa sekarang dan juga pada masa akan datang, insya-Allah. Okey, baik, seperti yang Ustaz dah present kat sini, iaitu kita akan belajar semula ataupun kita ulang kaji semula, iaitu berkenaan dengan solat-solat sunat solat-solat sunat. Okey, saja nak tanyalah, biasa korang semayang sunat apa je yang biasa korang buat, selalu buat? Kebiasaan korang buat? Solat sunat hajat dan duha. Hajat, duha, lagi? Raya tak? Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid, tarawih. Sembahyang raya tak ada? Ada? Sembahyang raya tu wajib ke sunat? Wajib ke Sunat sunat? muakkad. Wajib ke sunat? Ayat solat hari raya. Hari raya wajib ke sunat? Sunat. Siapa pernah sembahyang siapa pernah sembahyang gerhana matahari ataupun gerhana bulan? Solat gerhana. Oh, Aidil pernah ya? Oh, ramai ya. Alhamdulillah. Okeylah tu, ramai ya. Solat gerhana ada dua gerhana, iaitu gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Itu jarang-jarang lah kita, bukan jarang, memang kadang-kadang je lah, bila time gerhana sajalah kita akan buat solat istisqa namanya. Okey, insyaAllah hari ni kita akan masuk solat-solat sunat, iaitu dalam banyak solat sunat tu kita ambil 3 saja, iaitu solat duha, solat hajat dan juga solat tahajud. Solat duha, siapa yang jujur je, siapa yang tak pernah buat solat duha? Saya pernah buat. Orang tanya yang tak pernah buat. Siapa yang tak pernah Adik buat? saya buat lagi. Orang kat sini bukan tanya adik awak ke, datuk awak ke, moyang awak ke, kita yang dalam ni lah. Solat duha, siapa yang tak pernah buat? Jujur je, tak pernah.
Maknanya semua pernah lah ya. Solat hajat, siapa yang tak pernah buat? Saya. Tak pernah buat ya. Balkis tak pernah buat ya. Wafi tak pernah buat ya. Solat hajat tak pernah buat ya. Oi, rare tu. Ramai kat yang tak Pernah. buat. Solat taubat. Solat taubat pula. Solat hajat tak pernah buat. Yang tak pernah buat. Oh, ramai tak pernah buat solat hajat. Solat tahajud. Siapa yang pernah buat solat tahajud? Saya tak pernah. Alhamdulillah. Okey, maksudnya adalah ada tu yang pernah buat. Jadi kat sini kita akan fokuskan pada soal 3 solat ni lah. Ya. Okey. Untuk 3-3 solat ini dia hanya sunat sahaja. Ya. Apa maksud sunat kelas? Apa maksud sunat? Perkara yang tidak digalakkan perkara tak buat, tak dapat dosa. Dapat pahala kalau buat Buat dapat pahala, tak buat tak dapat tak buat tak dapat apa-apa. atau lebih kepada rugi. Lawan kepada sunat apa? Makruh ya, makruh. Kalau apa maksud makruh kelas? Maksud makruh apa? Kalau Perkara yang hampir batal. kalau buat Dapat pahala. Perkara kalau kita buat tak dapat apa-apa. buat tak dapat apa-apa. Kalau kita tak buat Dapat pahala. dapatlah pahala ya. Tak buat dapat pahala. Okey, itu adalah lawan daripada sunat. So ini adalah solat sunat sahaja. Kalau kita buat dapatlah pahala lebih. Kalau tak buat tak dapatlah apa-apa. Rugi sedikitlah rugi sedikit. Okey, kita akan terus kepada tajuk kita iaitu solat-solat sunat. Okey. Siapa nak baca seorang solat sunat duha? Siapa nak baca solat sunat duha? Saya. Bagi Balkis lah, Balkis baca Balkis solat sunat duha. Solat sunat duha dilakukan apabila matahari telah naik pada waktu pagi sekadar satu galah tingginya iaitu sekitar 30 hingga 20 minit selepas terbit matahari sehingga hampir gelincir matahari iaitu sebelum masuk waktu zuhur. Okey, terima kasih. Okey, kelas kita baca sama-sama Solat sunat duha. Solat sunat duha Dilakukan apabila matahari telah naik pada waktu pagi sekadar satu galah tingginya iaitu sekitar 20 hingga 30 minit iaitu sekitar 20 hingga 30 minit selepas terbit matahari sehingga hampir gelincir matahari iaitu sebelum masuk waktu zuhur. Okey, maksudnya dekat sini dia kata apa yang first kali apabila matahari telah naik sekadar satu galah tingginya iaitu sekitar 20 hingga 30 minit selepas terbit matahari. Maksudnya kat situ Adam, tutup mic dulu Adam. Sorry. Apa tadi? Dah lupa dah. Maksudnya kita bermula pada waktu subuh. Okey, subuh, lepas tu selepas waktu subuh akan ada waktu apa kelas? Zuhur. Kan. Dia akan waktu syuruk. Waktu syuruk ni apa? Waktu syuruk ni apa? Waktu habis subuh. Waktu dah habis subuh. Betul ya, betul. Waktu yang sudah habis subuh. Duha. Timing dia untuk adakah waktu selepas syuruk itu dah boleh untuk solat duha ke tidak? Dah boleh ke belum? Tak boleh. Tak boleh? Dah. 20 minit selepas syuruk. Habis tu bila? Betul ya. 20 minit ataupun 30 minit selepas waktu syuruk itu baru kita boleh untuk solat duha. Contohnya macam kita sekarang Ustaz tunjuk waktu solat. Mana dia? Ada tak waktu solat?
Waktu solat Putrajaya. Waktu solat Putrajaya. Apalah waktu silat pula? Oh, kat sini. Macam mana nak tukar? Jabatan Kementerian Islam waktu solat. Boleh ke? Forbidden. Forbidden. Kena forbidden Oh. Dia tak bagi tak boleh Tak boleh tengok Aduh. Solat akid. Jadual Saya waktu tengok boleh je. solat. Boleh Ha. Try. What total is solat. Kat sini. Nampak kat sini Alright. So kat sini adalah waktu subuh kan. Sekarang subuh pada jam 5.51 kan. 5.51. Sehingga waktu syuruk. Syuruk ini ialah apa? Syuruk ialah tamatnya waktu subuh. Kalau kamu terlajak bangun kan. Kamu bangun dah 6.58 dan kamu solat pada jam 6.59. Jadi kamu boleh sembahyang subuh ke tidak? Tak boleh. Kena Tak qada. boleh. Kena qada Sebab apa? Dah tamatnya waktu subuh. Jadi nampak kat sini alamak dia tak ada pula timing untuk waktu duha tu, dia tak tulis pula. Timing untuk waktu duha tadi macam yang diberitahu tadi 20 hingga ke 30 minit. 20 hingga ke 30 minit selepas waktu terbit matahari, iaitu selepas waktu syuruk lah. Selepas waktu syuruk, agak-agak contohlah kita anggarkan selepas 20 minit. Pukul berapa waktu duha tu kita dah boleh buat? 7.27. 7.20, 7.30. Kita ambil 20 minit. Berapa? Jadi kita anggarkan mungkin pukul 7.20 ataupun 7.19 macam itulah. 7.19 ataupun 7.20 lebih kurang. Kita ambil bermula dengan 7.20. Itu adalah waktu duha sehingga bila? Waktu duha tu sehingga bila? Sehingga sebelum waktu tu. Sehingga, dia kata apa? Sehingga hampir gelincir matahari, iaitu sebelum masuk waktu zuhur. Waktu zuhur pukul berapa tadi? Tadi waktu zuhur pukul berapa? Dia beritahu 1.3 minit. Kalau pukul 1 minit ataupun pukul 1 tepat kita sembahyang duha, boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Zuhur 1.3 minit, tapi kita sembahyang duha pukul 1 tepat. 1.00 tepat. Sah ke tidak? Boleh ke tidak? Sah. Boleh ke tidak? Boleh, boleh. Boleh solat, tak ada masalah Asalkan dia sebelum masuk waktu zuhur masih lagi boleh Contoh macam kita terlepas ke ataupun terlupa, alamak tak ingat dah niat dah untuk nak solat duha tapi terlupa, mungkin ada banyak kerja. Tiba-tiba tengok dah pukul 1. Kita zuhur 1.3 minit. So sementara kita menunggu azan zuhur tu, eloklah kiranya kita buat solat duha. Itu contoh dia bermula daripada selepas 20 hingga 30 minit selepas waktu syuruk sehingga sebelum masuk waktu zuhur. Alright? Itu adalah waktu duha. Okey. Cara mengerjakan solat sunat duha. Solat ini boleh dikerjakan dengan 2, 4, 6 atau 8 rakaat. Korang biasa buat, kalau mana yang dah biasa buat solat duha tu, berapa rakaat biasa korang buat? 2. Pernah tak korang buat 4 rakaat? Tak pernah. Tak. Boleh buat ke tidak? Boleh ke solat 4 rakaat? Boleh. Boleh. 6 rakaat pun boleh. 8 rakaat pun boleh. Caranya macam mana? Buat 2. Maksudnya macam mana? 2 rakaat, 1 salam. Lepas tu 2 rakaat, 1 salam. 2 rakaat, 1 salam pun boleh. Solat tarawih. Ya, macam solat tarawih. Tak ada masalah boleh. Tapi dia janganlah ditembak 8 rakaat straight. Tak boleh. Dia kena 2. Sebab apa? Dia solat sunat. Dia bukannya solat fardu. Dia bukannya solat yang wajib. Dia hanya solat sunat sahaja. Okey, lafaz niat. Ikut sama-sama dengan Ustaz.
Usalli sunnatad duha Usalli sunnatal duha rak'ataini lillahi ta'ala. rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat duha Sahaja aku salat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Okay, sekali lagi Usalli sunnatad duha Usalli sunnatal duha rak'ataini lillahi ta'ala. rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat duha Sahaja aku salat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, itu adalah lafaz niat solat sunat duha. Macam mana cara dia? Okey, yang kedua iaitu selepas membaca Al-Fatihah, bacalah surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams macam mana? Dia punya mula dia? Asyamsi wa duha. Wasyamsi wa duha. Wasyamsi wa duhaha. Siapa yang hafal surah Asy-Syams? Saya sikit. Sikit. Siapa yang hafal? Oh, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Yang hafal tu alhamdulillah. Okey, dia kata bacalah surah Asy-Syams pada rakaat pertama dan surah Ad-Duha pada rakaat kedua. Surah Ad-Duha macam mana? Ad-duha Wad-duha, Wad-duha. saja ya. Iaitu selepas memberi salam bacalah doa seperti yang di bawah. Ini yang biasa yang korang selalu dengar. Allahumma. Siapa yang nyanyi tu? UNIC kan yang nyanyi kan lagu ni dia nasyidkan lagu ni. Okey, contoh kalau kita tak tahulah baca surah ataupun kita tak hafal surah Asy-Syams, boleh ke tidak kita solat duha ni? Boleh. Boleh ke tidak? Boleh kot. Dia kata kat sini bacalah surah Asy-Syams. Kalau kita tak hafal tapi kita nak buat duha, boleh ke tidak? Boleh. Boleh ke tidak? Boleh. Boleh ke tidak? Boleh. Boleh ya, boleh. Tak ada masalah Kalau nak baca surah lain pun boleh. Kalau mana yang kita hafal sajalah. Kalau kita hafal surah Al-As yang lepas tu kedua, rakaat kedua surah Inna Ataina, surah apa tu? Al-Kautsar, surah Al-Kautsar ataupun surah yang pendek-pendek, surah Al-Ikhlas ke kan, Qul huwallahu ahad pun tak ada masalah, pun boleh boleh, tak ada masalah. Okey, sebab apa? Dia sunat sahaja. Nama pun solat sunat, jadi terpulang nak baca surah apa pun boleh. Tapi yang ini yang digalakkanlah. Rakaat pertama surah Asy-Syams, yang kedua surah Ad-Duha. Itu digalakkan. Dapatlah pahala lebih sikit. Bukan nak kata tak dapat, tapi dapat. Pahala kita membuat solat duha tu ada dia punya pahalanya. Yang ni korang boleh bacalah. Yang ni ada dia punya nasyid dia kan. Allahumma inna duha'uka ni. Alright. So nanti korang boleh bacalah. Okey, sabda Rasulullah SAW. Sesiapa yang mengerjakan solat duha akan diampunkan dosanya oleh Allah sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Kan kalau dekat laut, maksudnya kita anggarkan dekat laut tu banyak buih. Macam itulah dosa-dosa kita. Kalau kita sembahyang duha, insya-Allah Allah akan ampunkan dosa kita. Alright. Okey. Kelebihan, antara kelebihan solat sunat duha, apa kelebihan dia yang kita boleh dapat, iaitu yang pertama, dijauhkan daripada kemiskinan. Sebab tu kata kalau nak murah rezeki, buatlah solat duha. Buat solat duha sebab apa? Dia apa antara kelebihan dia, dijauhkan daripada kemiskinan. Biasa-biasalah buat insya-Allah. Yang kedua, Allah akan melimpahkan pelbagai kurnia serta kasih sayangnya. Allah sayanglah. Maksudnya Allah sayang. Sebagai tanda kesyukuran atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Itu tanda kita bersyukur. Tanda kita bersyukur, kita buatlah solat duha. Yang keempat, dapat menghapuskan dosa. Itu salah satulah. Yang kelima, dapat menghindarkan diri daripada azab api neraka. Yang keenam, Allah memberi ganjaran yang besar di akhirat. Ini contohnya mendapat pahala lah. Allah memberi ganjaran yang besar di akhirat, insya-Allah. Okey, itu adalah antara kelebihan-kelebihan solat duha.
Okey, ada soalan untuk solat duha? Tak ada? Tak nak tanya kenapa kita kena solat duha? Tak ada? Tak ada Okey, seterusnya kita tengok solat hajat. Okey, ikut solat hajat. Ikut sama dengan Ustaz. Solat sunat hajat. Solat hajat Dikerjakan kerana dikerjakan kerana mempunyai hajat tertentu mempunyai hajat tertentu supaya Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan hajat tersebut. memperkenankan hajat tersebut. Okey, ini adalah solat hajat. Nama pun solat hajat. Kita nak memohon sesuatu hajat. Tak kisahlah hajat apa sekalipun, yang penting yang baiklah, janganlah yang buruk. Janganlah cakap ya Allah turunkanlah bala dekat sekian. Tak boleh. Tak boleh ya, kita buat yang baik-baiklah. Doakan yang baik-baik ya. Doakan yang baik-baik, contohnya apa? Ya Allah, berikanlah aku kejayaan di dalam peperiksaan UPKK, peperiksaan UPSRA. Mudah-mudahan aku menjadi orang yang bertakwa, orang yang beruntung dan orang yang disayangi oleh Allah. Itu tu hajatlah tu, kita nak memohon. Ya Allah, aku hari ni ada exam, permudahkanlah urusanku, permudahkanlah ilmu aku. Dan kita minta, kita nak memohon hajat, tak kisah apa-apa, tapi yang baik boleh untuk kita solat hajat. Okey. Cara kita mengerjakan solat sunat. Macam mana cara kita untuk mengerjakan solat sunat? Ditunaikan sekurang-kurangnya 2 rakaat. Malah boleh juga dilakukan 4 atau 12 rakaat dengan 1 salam bagi setiap 2 rakaat. Ya. Biasa kalau yang dah macam korang solat hajat, biasa korang buat berapa rakaat? 2. Ada yang pernah buat lebih tak? Ada yang siapa-siapa yang pernah buat lebih? Lebih daripada 2 rakaat? Tak ada ya. Dia kata limit sampai berapa kelas? Limit dia? 12. Sampai 12. Nak buat 2 rakaat pun boleh, 4 rakaat pun boleh, 12 rakaat pun boleh, tetapi kalau nak buat lebih tu kena setiap 2 rakaat 1 salam ya. Macam solat tarawih tadilah juga macam solat tarawih juga. Okey. Lafaz ni ada. Okey, saya ikut sama dengan Ustaz. Usalli sunnatal hajati. Usalli sunnatal hajati. Rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan solat sunat hajat. Sahaja aku menunaikan solat sunat hajat. 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sekali lagi ya. Usalli sunnatal hajati. Usalli sunnatal hajati. Rak'ataini lillahi ta'ala. Rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan solat sunat hajat. Sahaja aku menunaikan solat sunat hajat. 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey kelas, Ustaz nak tanya. Solat hajat ni, dia solat sendiri-sendiri ke ataupun kena solat berjemaah? Solat sendiri. Berjemaah boleh. Sendiri. Solat hajat ni, Ustaz tanya sekali lagi. Solat hajat ni kena buat sendiri-sendiri ataupun secara berjemaah? Sendiri. Ya. Dua-dua boleh. Macam mana tu? Ya betul Dua-dua boleh. Sendiri-sendiri pun boleh, secara berjemaah pun boleh. Kalau berjemaah kena letak makmuman ataupun kalau kamu imaman lillahi ta'ala pun boleh ya. Solat hajat secara berjemaah boleh, secara sendiri boleh. Sebelum tadi solat duha tadi sendiri-sendiri ke ramai-ramai pun boleh juga? Ke ataupun dua-dua boleh? Dua boleh. Sendiri boleh juga. Dua-dua pun boleh ya. Sendiri pun boleh,
secara beramai-ramai pun boleh, secara berjemaah pun boleh tak ada masalah. Namun pun solat sunat. Kalau kita buat ramai-ramai, lagilah kita dapat banyak dia punya kebaikan dia, banyak pahala dia insya-Allah. Okey, bacaan dia. Rakaat pertama surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun yang macam mana mula-mula dia? Qul ya ayyuhal Qul ya kafirun. ayyuhal kafirun Rakaat kedua baca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas yang mana? Qul huwallahu ahad. Okey, itu adalah rakaat pertama surah Al-Kafirun, rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Ustaz, kalau kita tak ingat surah Al-Kafirun, kita nak baca surah lain, boleh ke Ustaz? Boleh ke tidak? Boleh. Boleh ke tidak? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Tapi yang ini yang digalakkan lah, yang digalakkan kita baca surah Al-Kafirun dan yang kedua surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ya, kalau nak baca surah lain pun boleh tak ada masalah. Sebab apa dia? Sunat sahaja. Kalau tak baca boleh tak Ustaz? Lepas Al-Fatihah terus rukuk, boleh? Boleh ke tidak? Boleh. Boleh. Boleh sebab sunat. Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Kalau kita tak baca surah Al-Fatihah, terus sahaja kita baca surah Al-Kafirun, atau kita rukuk, boleh? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa Sebab tak baca tak boleh? Al-Fatihah tu rukun. Saja macam Itu adalah Rukun rukun apa? Rukun kauli. Rukun qauli perkataan ataupun percakapan. Alright, seterusnya doa. Doa setelah selesai memberi salam, bacalah mana-mana doa atau doa seperti berikut. Doa tak kisahlah doa apa-apa pun boleh. Kalau kamu nak baca doa belajar pun boleh. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin pun boleh. Nak baca doa makan pun boleh Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar pun boleh, tak ada masalah sebab apa? Doa itu adalah doa memberi rezeki, bukannya doa makan saja. Okey. Seterusnya antara kelebihan solat sunat hajat mendekatkan diri dan mengukuhkan keimanan kepada Allah, tidak berputus asa dan sentiasa bertawakal, memberikan ketenangan jiwa. Bila kita sembahyang hajat, insya-Allah kita akan dapat ketenangan jiwa. Sebab apa? Kita meminta sesuatu tu daripada Allah. Kita memohon sesuatu hajat. Jadi bila kita dah mengadu dengan Allah, kita dah meminta dengan Allah, insya-Allah Allah akan bagi sedikit ketenangan. Allah akan memberi ketenangan kepada kita. Doa yang bersungguh-sungguh dan ikhlas akan dimakbulkan oleh Allah. Kalau kita doa betul-betul, kita fokus, ya Allah, bantulah aku, ya Allah, aku nakkan kejayaan di dalam peperiksaan ini, ya Allah. Kalau kita bersungguh-sungguh, kita fokus, khusyuk, insya-Allah Allah akan makbulkan dengan cepat, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, itu adalah solat sunat hajat. Ada soalan untuk solat sunat hajat? Tak ada? Bila je waktunya? Tak nak tanya bila waktunya solat hajat? Memang nak tanya tu. Aduh. Okey, Ustaz tanya pula korang. Bila waktunya kita nak buat solat hajat ni? Boleh? Lepas isyak. Bila masa? After lepas isyak. Afdal lepas isyak. Okey, lagi masih waktu lain tak afdal lah, tak okey lah. Bila waktunya? Tengah malam. Bila waktunya iaitu pada bila-bila masa kecuali waktu yang diharamkan untuk solat sahaja. Waktu yang diharamkan untuk kita solat apa? Waktu yang diharamkan untuk kita solat sunat. Bila? Subuh. Selepas subuh ke sebelum subuh? Selepas. Selepas subuh lagi? Lagi bila? Ada dua. Kenapa tak boleh Ustaz? Nanti Ustaz bagi tahu. Bila? Selepas subuh dengan selepas asar selepas asar. Selepas subuh dengan selepas asar. Ingat tak tadi? Waktu duha bila? Waktu duha bila? Waktu duha tadi 20 minit 30 minit selepas 20-30 minit selepas syuruk kan. Itu ya waktu yang kita tak boleh. Maksudnya sebelum tu tak boleh. Waktu syuruk sampailah ke waktu duha tu waktu yang diharamkan untuk kita solat sunat. Tak boleh.
Dan juga selepas solat asar tidak boleh diharamkan untuk solat sunat sehinggalah waktu maghrib. Ya, itu adalah waktu yang diharamkan. Itu memang dah disyariatkan. Memang tak boleh lah, kita tak boleh buat lah. Kenapa Ustaz? Ustaz pun dah lupa. Nanti Ustaz akan baca buku balik. Baca buku semula, nanti Ustaz akan maklumkan insya-Allah Jumaat nanti ya. Ustaz pun dah lupa dah. Ada sebabnya. Itu masa Ustaz belajar dululah. Masa Ustaz belajar dulu tapi Ustaz dah lupa dah. Biasalah Ustaz banyak sangat makan semut. Jadi lupa. Nanti Ustaz akan beritahu insya-Allah Jumaat nanti. Nanti ingatkan Ustaz hutang. Okey. Lagi? Okey, waktu afdalnya bila? Waktu afdal tu selepas Isyak ataupun pada 1/3 malam yang terakhir. 1/3 malam terakhir tu pukul berapa? Pukul berapa 1/3 malam terakhir tu? Pukul 3. Pukul 1 sehingga pukul 4. Ataupun pukul 1 hingga pukul 5. Itu adalah 1/3 malam yang terakhir. 1/3. Itu adalah timing-timing yang cantik lah untuk kita solat. Sebab time tu, waktu tu malam, pagi-pagi buta, semua orang tengah tidur, tapi kamu beribadat, dia akan mudah sampai. Doa tu mudah sampai insya-Allah. Okey, seterusnya kita tengok terus ke solat tahajud. Solat tahajud. Okey, nak minta seorang untuk baca solat tahajud. Siapa boleh? Alia, boleh Alia? Baca Alia. Solat sunat tahajud dikerjakan pada waktu malam. Waktunya ialah sesudah solat isyak sampai terbit fajar subuh. Solat tersebut hanya disebut tahajud dengan syarat ia dikerjakan sesudah bangun daripada tidur walaupun tidur yang sebentar. Dari solat sunat tahajud tak payah ke Ustaz? Tak apa, tak payah. Okey. Alright. Solat sunat tahajud. Okey. Siapa yang pernah buat tadi? Ada yang pernah buat ke solat sunat tahajud tadi? Ada ideal pernah Alhamdulillah. Okey, kita tengok solat tahajud dikerjakan pada waktu malam Pada waktu malam. Waktunya sesudah solat Isyak sampailah terbit fajar. Solat tersebut dia hanya disebut tahajud dengan sesyarat ia dikerjakan sesudah bangun daripada tidur walaupun tidur ya sebentar. Okey, kelas. Solat tahajud ini macam tadilah Ustaz tanya pasal dia punya timing dia tu. Timing dia tu pada waktu malam. Boleh tak kalau kita buat solat tahajud ni pada waktu siang? Boleh tak? Sekejap mana? Ustaz tanya. Nanti Ustaz tanya, jadi Ustaz jawab. Ustaz tanya korang, apa ni, kalau Ustaz solat sunat tahajud ni, kalau Ustaz nak buat siang, boleh ke tidak? Tak boleh. Boleh ke tidak? Tahu. Tak tahu. Boleh ke tidak? Tak boleh. Tak boleh. Tak sesuai Dia solat tahajud ini pada waktu malam sahaja pada waktu malam sahaja. Kalau siang kalau kamu buat tak dapat apa-apa tak dapat apa-apa. Dia yang cantiknya ialah pada waktu malam. Okey Amna, Ustaz, solat hajat mesti buat malam ke? Tak. Kan tadi Ustaz cakap tadi solat hajat pada bila-bila masa kecuali pada dua waktu yang diharamkan tu saja, iaitu selepas subuh dan juga selepas asar yang tak boleh. Nak buat siang pun tak ada masalah, boleh solat hajat. Boleh. Tapi semayang tahajud ini hanya pada waktu malam sahaja. Pada waktu malam iaitu pada 1/3 malam yang terakhir, iaitu bermula tadi dikata apa? Sesudah selepas Isyak sehingga sampailah terbit fajar, iaitu sebelum waktu subuh lah. Tapi yang waktu yang afdal itu iaitu 1/3 malam yang terakhir, iaitu pada jam 1 hingga 5 pagi. 1 pagi hingga 5 pagi itu adalah waktu yang cantik untuk kita solat tahajud. Okey. Soalan Ustaz. Dia kata kat sini, dikerjakan sesudah bangun daripada tidur walaupun tidur yang sebentar. Soalan Ustaz. Kalau kamu main game. Kan? Membohonglah tak main game kan? Ustaz pun main game. Main game malam. Lepas tu hari Minggu pula, lepas tu main sampai pukul 2 pagi. Kan? Push rank sampai pukul 2 pagi. Contoh, kan? Lepas tu tiba-tiba rasa macam nak buat solat tahajud. Boleh ke tidak? Sah ke tidak? Tak, kena tidur dulu. Tak sah. Tak sah. Bukan tak sah kata, tak boleh.
Tak boleh. Sebab apa syarat solat tahajud apa? Tidur sebentar. Dia kata tidur sebentar tu berapa minit? Seminit. Tak kisah. Berapa minit? Ke berapa jam? Berapa jam kena tidur baru boleh bangun untuk buat solat? Ke macam mana? Bisa. 2-3 minit. Berapa? 2-3 minit. 2-3 minit. Betul? Lepas terjaga dari tidur. Okey. Lepas terjaga dari tidur. Selepas terjaga daripada tidur. Tu kalau terjaganya lama. Dia kata terjaga tu berapa lama tu? Kalau kamu tidur tu contohnya berapa minit tu? Ataupun berapa jam masa untuk kamu boleh bangun semula untuk buat solat tahajud tu? Tak kisah. Tak kisah. Okey lah, dikira hampir-hampir tepat lah tu. Boleh lah. Okey, jawapannya sebenarnya ialah walaupun terlelap sekali pun dah boleh dah untuk kita solat tahajud. Contohlah kan, korang lepas main game pukul 2 pagi kan, dah penat push rank, tiba-tiba terlelap sekejap. Terlelap sekejap, pop terjaga. Kan, terjaga dengan mungkin mengejut ke apa ke. So dah boleh solat ke belum? Dah boleh solat ke tak? Boleh. Walaupun dia terlelap sebentar, terlelap seketika, walaupun tu mungkin seminit ke ataupun 50 saat, 40 saat ke, tapi dia terlelap. Dia tertidur sikit je pun boleh. Sudah sah dah. Bolehlah untuk kita solat tahajud. Okey, Ustaz. Saya main game sampai pukul 2 pagi, sampai pukul 3 pagi, tapi saya tak buat solat, saya tak buat tahajud, tapi saya buat hajat. Boleh tak? Boleh. Boleh ke tidak? Boleh. Boleh tak ada masalah. Kalau dia buat solat tahajud juga, tapi dia tak tidur, dia buat solat tahajud juga, maknanya dia kira tak sah lah. Dia jadi sembahyang biasa saja. Dia bukan jadi solat tahajud. Sebab syarat solat tahajud itu mesti tidur walaupun sebentar. Walaupun terlelap sebentar pun dikira sah. Dikira sah. Okey. Itu dinamakan solat tahajud. Sebab tu kalau macam dalam camp-camp, mungkin sekarang korang tak merasa camp waktu tengah malam ke akan ada bangun untuk bersama-sama untuk solat tahajud. Bila orang-orang tua akan suruh kita tidur dulu. Tidur, kena tidur. Kalau tak tidur nanti tak sah sembahyang kamu untuk solat tahajud. Itu biasalah. Zaman-zaman dulu kalau kita ada buat camp tengah-tengah malam, tidur kat sekolah ke apa ke, ada qiyamul lail, disuruh kita tidur awal, tidur awal untuk kita dapatkan keberkatan untuk kita solat tahajud. Okey. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maksudnya, dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam serta kerjakanlah sembahyang tahajud padanya sebagai sembahyang tambahan bagi kamu. Semoga Tuhanmu membangkitkan dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Okey, kita tengok. Apa dia? Ada soalan tak ada? Okey, cara mengerjakan solat sunat tahajud. Ditunaikan sekurang-kurangnya 2 rakaat dan tiada batasan rakaatnya. Ustaz, saya nak buat 30 rakaat solat tahajud. Boleh ke tidak? Boleh. Boleh. Boleh ya. Sebab apa boleh? Sebab Batasan dia punya tu. Dia ada Dia batasan ya. Tak ada batasan. Terpulang nak kisah, tak kisah kau nak buat berapa rakaat pun boleh. Paling cikai 2 rakaat je pun boleh. Tak ada masalah boleh. Okey, last kita tengok baca sama-sama lafaz niat ni. Usalli sunnatat tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan solat sunat tahajud, dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, itu adalah lafaz niat solat sunat tahajud ya. Okey, biasa 3 solat ni memang biasa ada di dalam kertas peperiksaan UPKK lah, ulum syariah kan. Kan biasa kita buat soalan tu ada aja pasal solat sunat ni ya. Okey.
So ada soalan untuk solat tahajud? Ada Tak soalan? ada. Tak ada Tak ada. So macam biasalah, kita nak tengok kefahaman kamu. Kefahaman kamu di dalam bab solat sunat. Kali ni ada hadiah. Ada, mesti ada bah, mesti ada. Okey, solat sunat tahajud siapa pun dah ready lah. Ustaz dah ready dah buat. Jangan sampai Ustaz menang lagi lah. Dah kenapa nak main? Dah kenapa? Dan okey. Okey, kita mula Kita mula. Alright. Baik. Asal Ustaz punya jadi stuck. Weh, jadi stuck weh. Asal aku jadi stuck ni.
Bila Ustaz buka quizzes dia jadi stuck tak tahu kenapa. Pelik itulah. Nampak ni. Please wait while I try. You're disconnected. Dah start problem ke quizzes ni? Pelik . Okay, kita try jawab. Kita try jawab. Menang tak menang, lain cerita lah. Kebaikan solat tahajud ada disebutkan dalam hadis. Kebaikan solat tahajud. Sebenarnya tak maaf. Apakah yang masukkan 1/3 malam yang terakhir pukul 1 hingga 4 pagi? Macam mana pergi salah satu ni? Aduh. Hukum solat duha. Sunat muakkad. Apa maksud tahajud dari segi syarak? Kat ibadah solat tahajud melakukan pekerjaan, tidur pada ibadah. Tak dapat nombor 1, sayang . Bagaimana cara untuk mudah bangun tahajud? Menggosok gigi sebelum tidur. Tidur lama, kurangkan makan malam. Berazam bangun tahajud, kurangkan makan, tidur lama pada waktu pagi. Apakah maksud duha? Maksud duha matahari sudah naik. Alhamdulillah. Salat yang dilakukan pada waktu tengah hari sedang naik waktu syuruk. Solat duha. Sesiapa yang berwuduk dengan sempurna, kemudian solat 2 rakaat dengan sempurna, Allah akan memurnikan apa-apa sahaja solat hajat lah. Okay, solat duha afdal dilakukan pada waktu malam. Duha lah. Kalah. Pilih niat lafaz solat sunat hajat. Nampak hajat jadilah dia. Aduh, itulah laju sangat. Solat duha dilakukan setelah terbit matahari menjelang waktu zuhur. Betul. Terbit matahari, betul lah. Solat duha dapat menggantikan solat fardu subuh. Betul lah. Waktu yang afdal untuk melaksanakan solat sunat hajat ialah pada solat hajat solat hajat Pertengahan malam. Pertengahan malam.
Afdal tak dapat lagi nombor satu. Waktu solat sunat hajat, ialah bila masa kecuali yang diharapkan selepas waktu subuh. Afdal dilakukan pada waktu malam. Afdal lakukan pada waktu malam. Selepas waktu subuh tak boleh lah. Ali bermain game sehingga lewat malam. Kemudian Ali terus melakukan solat tahajud pada pukul 3 pagi tanpa tidur. Bolehkah solat sunat yang boleh buat solat tapi tidak tidur betul. Yang manakah antara berikut kelebihan solat duha? Solat duha menghapuskan dosa, didaulatkan daripada kemiskinan. Berapakah bilangan rakaat solat tahajud? Solat tahajud tadi yang Dia ada hak maksimum. Ada had maksimal. Solat yang dilakukan untuk meminta satu hajat. Hajat lah. Nama pun hajat. Kita hajat lah. Qada hajat. Hukum melakukan solat sunat tahajud ialah sunat tahajud ialah sunat ke sunat muakkad? Sunat ke sunat muakkad? Sunat. Solat sunat hajat biasanya dilakukan antara 2 dan 12. 2 hingga 12. Alright. Alah. Tak ada redemption tak ada. Ustaz tak dapat redemption . Kalau tak boleh dah. Aduh sayangnya. Nombor 4 Aduh sedihnya. Okey. Nama Ustaz tak ada pun kat sini. Okey, Ustaz N Alright, Ustaz N. Ustaz dah pening ke? Laju sangat jawab. Ustaz, saya baru je buat. Astaghfirullahalazim. Ya ke? Lambat. Dah keluar Okey, ya dah keluar. Alamak, anonymous ni siapa? Wafi ya? Wafi ada. Anonymous siapa Nombor 2 Muhammad Aidil, nombor 3 Alia Imanina, nombor 4 Nur Sara Afiqah, nombor 5 Syifa. 5 orang. Okey. Nanti saya akan tulislah dekat dalam Google Classroom nanti supaya nanti ingat nanti dia punya hadiah-hadiahnya. Okey. Alright, settle. Ada soalan tak untuk solat sunat hari ini yang kita belajar hari ini? Tak ada Alhamdulillah, mudah-mudahan semoga faham. Dan kalau tak faham boleh tanyalah nanti untuk akan datang insya-Allah. Kalau Ustaz tak tahu nanti Ustaz akan baca buku balik lah. Ustaz akan buka balik, nanti kita akan bincang semula. Alright, terima kasih semua. Kita berhenti setakat ini sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Jadi sama-sama kita baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bye Ustaz. Waalaikumsalam. Tamam. Bye.